kitab Allah Ta'ala turun ini supaya kamu, kitab yang diberkati supaya kamu tadabbur dengan dia. Tulis poin 1, yadullu ala al-hassi ala tadabburil Quran. Ayat ini menggalakkan kita supaya tadabbur Al-Quran, dan kerja tadabbur Quran ini min afdalil a'mal, termasuk dalam amalan yang paling afdal. Jadi kita nak baca Quran dengan tadabbur lebih afdal daripada kita baca cepat nak habis surah, habis juzuk. Sebab tak dapat tadabbur, pahala dapat. Maka kita kena buat apa ni, kena buat dua dimensi. Kita ambil contohnya, satu hari aku baca satu juzuk, satu hari satu juzuk, baca tu daripada subuh tadi sikit, subuh 2 muka surat, 2 helai contohnya, tengah hari 2 helai, malam akhir cukup satu juzuk. Itu tak apa, itu rutin. Saya tak faham yang ni, jalan terus. Faham ke tak faham, itu nak ambil pahala baca Quran. Kemudian kita ambil beberapa ayat untuk tadabbur. Saya buat contohlah, supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak tercari-cari macam nak tadabbur. Kita pergi kepada ayat yang kita baca hari ini, 3 ayat. Tapi kita pergi pada faedah. Dalam 3 ayat ini faedah dia ada 5 perkara. Saya ambil 5. Baru ni kita ambil 10. Dalam 5 perkara ini mungkin ambil masa 10 minit atau 15 minit. Ini waktu tadabbur. Kita dengar balik apa yang kita belajar. Kemudian kita fikir sendiri pula apa yang kita boleh melaksanakan dalam hidup kita ni. Apa yang kita boleh applykan dalam hidup kita ni dengan ayat yang kita belajar. Di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, di mana kemalasan kita, naik taraf. Itu dia panggil tadabbur. Baik, itu poin yang pertama. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala yang pertama galakkan supaya tadabbur, supaya kita menggunakan mata hati, pandangan mata hati kita tu berfikir. Allah Ta'ala tahu ayat Quran untuk apa? Untuk baca saja, boleh pahala. Untuk jadi acara majlis kematian, tak dibuat oleh Nabi SAW. Untuk dijadikan bahan hadiah-hadiah, baca pahala gak hadiah sana hadiah sini, sampai mereka ambil upah pula. Tak ada pula Nabi ajar sahabat-sahabat kalau dia miskin ambil upah ni. Tak. Jadi kita fikir, rupa-rupanya Al-Quran itu fungsi dia supaya kita amal dalam sepanjang hidup kita dengan kepahaman yang baik. Poin yang ketiga, Allah Ta'ala cela orang yang baca Quran tapi ayat Quran itu tak masuk dalam otak dia, tak masuk dalam pemikiran dia. Dalam surah Al-Baqarah, tulis ni, surah Al-Baqarah ayat 78, Allah kata, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ada di antara mereka ummiyu. Ummiyu ni orang yang tak pandai, tak reti baca, tak pandai menulis. Dia tak tahu kitab itu kecuali baca saja. Itu tafsir amani, ay qiraah lafziyah faqat. Allah sayangnya Quran daripada budak lagi saya belajar. Tapi belajar apa? Belajar lafaz. Boleh bacalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Kita kata alhamdulillah, boleh baca, tak rugi. Tapi jangan berhenti setakat tu. Teruskan perjalanan kita untuk memahami Al-Quran. Maknanya dia kata, Allah kata dalam ayat ni 7 Al-Baqarah 78 ni, illa amani. Sebahagian daripada ulama tafsir kata amani ayyani qiraah lafziyah faqat. Kalau setakat tu Quran ni kita hanya boleh baca saja,
Masih lagi Allah Ta'ala sifatkan orang itu dengan sifat ummiyun, orang yang tak tahu apa. Masya Allah. Sebab apa? Li'annahum la yantafi'u bil Quran, kerana mereka tak dapat manfaat daripada hidayah Quran. Tak mungkin orang itu mendapat hidayah Quran kecuali orang yang memahami makna dia. Jadi kalau kita tak tahu makna, kita dengan orang lain yang baca Quran yang sama-sama tak faham, tak tahu apa. Tuhan kata apa tu? Ambil berkat, ambil pahala, duk bagi pahala sedekah ke orang tu orang ni. Jangan. Maka kita kena keluar dari kelompok ummi. Dengan cara mana? Dengan cara kita tadabbur ayat, kita belajar ayat, kita memahami mana ayat. Sebab itulah setelah tuan-tuan dan puan-puan melalui proses pengajian Al-Quran sepanjang musim PKP ini, alhamdulillah kita dapat maklumat respon daripada sahabat-sahabat yang disayangi, yang dikasihi sekalian. Ada yang mengatakan kita rasa terbuka mata sikit, rasa celik mata dengan Quran, telah terasa kemanisan Al-Quran. Itu yang kita nak. Liyatadabbaru ayatihi waliyatazakkar ulul albab. Dan kita juga mengambil ingatan. Quran kata haram, jangan buat. Quran kata halal, kita ambil. Quran ingat kepada akhirat, kita tumpukan. Quran kata dunia ini tipu daya, hati-hati. Bukan makna tinggal terus, makna berhati-hati. Allahu Akbar. Dan habislah kita dari sudut yang pertama. Kemudian kita pergi pula kepada isu yang kedua, faedah yang kedua. Balik semula ke atas ayat 27, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Allah kata, aku tak jadikan langit dan bumi dan isi kandungannya batil, tak ada faedah. La. Kalaulah Tuhan jadi tak ada faedah, maka ternafilah hikmat penciptaan langit dengan bumi. Sudah tentu pandangan itu batil. Allah Ta'ala tidak akan buat benda yang tak ada faedah. Tadi ayat kita dah baca tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Tak mungkin. Tak mungkin Allah jadi saja kita ni tak ada faedah dan kita tidak kembali kepada Allah. Kita kata hayhat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ingat poin yang pertama tadi, hikmat sangat besar. Poin yang kedua dalam faedah yang kedua ini, ayat ini juga menjelaskan kepada kita hujjah istidlal bi ahwal bil musyahadat. Allah Ta'ala nak buat dalil supaya kita perhati dengan makhluk-makhluk Allah yang dapat dilihat. Dapat dilihat. Tengok keadaan langit. Kita dah banyak kali dah kan baca keadaan langit, ada bintang, dan ada keadaan langit, Allahu Akbar, macam-macam. Bumi pula berbagai-bagai, kan? Jadi pokok kafir dia tahu. Kalau kita tanya dia siapa jadi langit dengan bumi, dia kata Allah. Habis kenapa kamu tak beriman dengan Allah? Dia main macam-macam alasan. Kita kata ini perbuatan yang cukup merugikan mereka. Dia tahu, dia tak terima. Jadi kalau kamu dah tahu Tuhan yang menciptakan, kenapa kamu? Macam kita juga, kita tahu orang ni yang buat, kenapa pergi puji orang lain? Kenapa pergi puji orang lain? Janganlah begitu. Jadi kalau kamu dah tahu, kamu beriman, jangan kamu engkar. Tapi puak kafir ni sangka dia buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata Tuhan ni ada sekutu, ada anak, ada macam-macam yang dia duk korek sendiri. Dia sendiri yang buat. Dia reka-reka pandangan, padahalnya dia tahu benda itu tak betul. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau kamu sudah tahu, dia tahu dah Allah Ta'ala ada, kenapa kalau kamu tidak beriman dengan Allah? Kita berpindah kepada faedah yang ketiga, masih lagi dalam ayat yang sama tadi. Allah dia tanya, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard.
Sama kau orang beriman dengan orang tak beriman? Sama kau orang baik dengan orang jahat? Jawabnya tak sama. Jawabnya tak sama kan? Tak sama. Habis? Maka ayat ini menunjukkan bahawa tanda dia pelajar, annal iman, keyakinan kita kepada Allah, wal amal as-salih, dan beramal dengan amalan yang salih, sababun li salahil ardi, menjadi sebab makmurnya bumi ini. Makmurnya bumi ini. Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan. Contohnya dalam suratul A'raf ayat 96, wa annal ma'asi, maksiat-maksiat dan kemungkaran yang dibuat itu menjadi sebab rusaknya bumi. Dalilnya surah Ar-Rum ayat 41. Tuan-tuan tandalah surah Ar-Rum. Saya ambil rengkah-rengkahnya. Hari ini kita tengok, tak tahu macam mana, tiba-tiba bumi mendap, bukit runtuh. Baru ni sahabat kita doakan mereka dapat rahmat Allah Ta'ala. Dia lalu dalam perjalanan lebuh raya, tiba-tiba jatuh, tertimbus mati. Allahul Musta'an. Banyak sangatlah peringatan Allah Ta'ala itu sudah banyak, tapi kita pula makin lara, makin leka. Hari-hari duk kelahi buat kita ni. Nah, ada setengah geruk tu kira duk balah. Kalau nak ambil vaksin dengan tak vaksin pun balah. Tak habis-habis kita ni. Baik. Kita pergi kepada yang keempat, para pelajar sekalian. Allah kata, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah orang yang jahat itu sama dengan orang baik? Orang baik takwa, la yumkin. Tidak mungkin kita samakan, kan? Sebab atas dunia ni nampak beres, tapi di akhirat esok mereka akan terpisah. Pisah, orang kafir, orang beriman duduk belah ni, orang kafir duduk belah ni. Mereka tidak akan duduk bersama sekali-kali, tidak akan sama. Jadi kita kena ingatlah. Sebab itulah para pelajar sekalian, kadang-kadang kita mari soalan, mari tanda tanya. Tak, orang tanya, kenapa ada orang baik? Kenapa orang baik susah? Kita jawab macam mana? Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutnya kami ni orang baik ni tak sakit lah, tak susah, senang sokmo kata orang tak. Tapi nampaknya orang hok ahli maksiat tu lebih sihat, pelik-pelik pula. Kita kata itulah Allah Ta'ala nak uji kita, sebab Allah nak angkat darjat. Allah nak uji kita sebab apa? Sebab nak angkat darjat. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil yang terakhir perbincangan kita sekali lagi, satu pusingan akhir, iaitulah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah Ta'ala sebut di sini berkat. Awal tadi kita bincang tentang fokus kepada tadabbur. Di sini Allah sebut tentang kitab yang diberkati. Wa min barakatil Quran, di antara keberkatan Al-Quran, yustashfa bihi, sebagai kita jadikan Quran ini sebagai penawar. Penawar apa? Penawar daripada penyakit hati. Itu utama dia. Kalau penyakit fizikal ni, boleh tak penawar? Naam, boleh juga. Kan ada cerita orang sahabat Nabi yang pergi berjalan satu kampung, minta izin nak menumpang tidur itu. Orang kampung tu tak layan. Habis malam tu ketua kampung dia kena gigit, kena sengat ke binatang berbisa. Jadi sahabat ni pergi ruqyah, baca Fatihah, sembuh. Boleh, kita kata boleh. Tapi janganlah pula semua ayat Quran tu duk jadi ayat. Dia bagi ayat. Sakit kepala baca ayat ni, sakit telinga baca ayat ni, sakit lutut baca ayat ni, batas tom contohnya. Lah. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan untuk itu. Tujuan Qurannya
Matlamat besar syifaul qulub, iaitulah penawar bagi hati. Itulah yang paling besar sekali, syifaul qulub. Tapi boleh kan? Boleh kita nak baca ayat, nak istisqa. Contohnya kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita tak ada apa nak buat dia, tengok kita baca Al-Fatihah, kita tiup dengan dia, mudah-mudahan dengan berkat Fatihah, dia boleh. Tapi jangan jadi komersial lah. Ayat Quran ini baca untuk diperniagakan. Ini orang jual Maggi, mi tu lah, mi segera tu, tulis di sampul, di plastik pembungkus, dengan harga yang begitu mahal. Sebab cara pembuatan mi ni dengan cara memperdengarkan Quran. Kita kata Masya Allah. Baru ni saya jumpa satu iklan, tapi nampak macam dah turun iklan tu bila kita tegur. Dia kata ayam dia ni mahal sebab ayam itu diperdengarkan bacaan Quran 24 jam. Saya kata Quran diperdengar, Quran apa ni, ayam dengar Quran, penjaga ayam dengan lagu dalam pejabat. Mana baik antara ayam dengan Quran, dengan Tuhan? Baik ayam, naya. Ayam ni pun dia ada hak dia juga. Dia nak berehat, dia nak tidur. Yang kamu hidup baca Quran 24 jam tu buat apa? Tujuannya nak tulis di poster, ayam ni membesar dengan Quran, daripada harga RM10 sekilo kepada 15 kan dengan Quran. Baik awak dengar Quran daripada ayam dengar. Jadi kita kata jangan salah gunakan ayat. Kan? Ayat ini berkat, semua benda dia berkat. Tapi keberkatan yang paling besar sekali pada Al-Quran iaitu barakatul istisfa, berkat membaik pulih hati kita daripada syirik, daripada kufur, daripada takabur, daripada maksiat kepada beriman kepada Allah. Itulah fungsi besar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah maj'alna bil Qur'anil azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai penenang hati kami. Ya Allah, jadikan Quran ini penyembuh kepada penyakit kami. Ya Allah, jadikan Quran ini panduan dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan kami ini cinta kepada Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Quran, dan sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Kami sentiasa baca Quran untuk mendengar kalam Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan cintanya kami kepada Quran, maka matikanlah kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dengan panduan Al-Quran. Hidupkan kami di akhirat nanti dengan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Sebab itulah kata di para ulama, semua perkara yang berkait dengan Quran diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita jadi Ahlul Quran. Calonkan diri kita sebagai Ahlul Quran. Langkah yang pertama, mengaji Quran dulu. Biar faham, biar boleh baca. Tak apalah kita bertaraf ummi pun tak apa, daripada bertaraf jahil tukil yang tak erti ke satu. Orang Kelantan kata jahil tukil, maknanya langsung Quran pun tak erti baca. Ustaz, saya dah pencin. Alhamdulillah, sekaranglah waktu kosong, tak sibuk nak pergi pejabat, tak sibuk meeting sana sini, tumpukan kepada Quran. Malu nak mengaji. Saya pangkat besar, panggil ustaz bagi rumah, cakap ustaz, no live, no record. Ada live, tak ada record. Jangan tular-tularkan saya ni. Boleh belajar insya-Allah. Kan? Ada guru-guru sekarang ni, ustaz-ustaz yang muda-muda ni, dia buat kelas khas, mengaji sama seorang. Ambil, panggil dia panggil bagi rumah pun tak apa. Langkah yang kedua ni, jalan yang kami rintis ni, yang Abu Anas, sahabat-sahabat kami di lain, yang ustaz-ustaz lain yang nampak keikhlasannya, yang duk main TikTok ngaji Quran, yang guys-guys tu tak payahlah. Kan? Pukul 4 pagi ajak orang mari baca Quran, duk main sebelum baca Quran dengan berlagu, dengan menyanyi. Tinggalkan Al-Quran. Kata di para ulama, hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina fi qalbi aibdin laisa yajtami'an. Cinta kepada Quran, cinta kepada lagu tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba Allah. Nak ajak orang baca Quran, duk main lagu ya. La, kita kata tak payah. Tinggalkan dia tu. Itu dia panggil orang komersial. Ustaz yang mengaji Quran nak ambil glamour, nak ambil suka-suka. Kita tidak. Kita mengaji Quran serius
kita mengaji Quran dia tadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab. Oh sedap dia tu. Sedap, suka sangatlah dia main muzik, main lagu ni. Kita dengan Quran tak payah muzik. Sebab tu saya sangat sedih. Sedih kepada sahabat-sahabat kita, termasuklah azatidah kita juga. Bila buat doa-doa, buat tazkirah, yoyeh lagu selalu dengan TikToknya. Kita kata kenapa? Tak cukup ke dengan ayat Quran yang kita baca? Tak berkat ke lagi ayat Quran kalau tak masuk lagu-lagu? Tapi budak-budak tu macam itulah. Kita nak menyalahkan budak-budak admin pun tak boleh juga. Sebab dia ikut tausiah dia. Tausiah dia kata lagu tu halal-halal lah. Ya, kita ni duduk di atas stand khilaf. Tinggal lebih baik. Tapi kalau orang buat juga, kita tegur. Itu je lah. Nak kelahi-kelahi tidak. Nak kelahi-kelahi tidak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita min ahlil Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Waj'alhu lana imaman wa hudan. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai pemimpin kami. Japa tunjuk jalan kami yang Engkau redai, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.